Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi kita diberi ruang dan peluang dan dapat lagi kita sama-sama untuk meneruskan siri perbincangan dalam subjek Usuluddin, yang mana pada kali ini kita nak bincang berkaitan dengan tajuknya adalah hadis maudhu'. Okey, hadis maudhu' iaitu hadis yang direka-reka. Okey, sebelum tu kita tahu bahawasanya hadis ni adalah sumber hukum yang kedua selepas daripada Al-Quran. Hadis sumber hukum yang kedua di dalam Islam. Okey, akan tetapi hadis ni juga ada yang telah didustakan, ada yang telah direka-rekakan. Dan pendustaan terhadap hadis Nabi SAW ini adalah dosa yang sangat besar yang boleh menyebabkan orang yang mendustakan hadis-hadis ini dimasukkan ke dalam neraka. Okey. Fenomena, kalau kita tengok fenomena memalsukan hadis ni telah berlaku selepas kewafatan Rasulullah, ataupun dia banyak terjadi selepas kewafatan Sayyidina Uthman. Okey. Dan telah timbul, oleh kerana itu telah timbul berlaku salah faham terhadap agama Islam, timbulnya campur aduk, berkucak-kacir dalam di antara sabda Rasulullah dan bukan sabda Rasulullah. Okey. Kemudian kita teruskan, kita nak tengok berkaitan dengan mafhum al-hadis maudhu' wal amsilatu wa amsilatu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan hadis maudhu' dan contoh dia. Okey, dan kita tengok ta'rif daripada sudut bahasa. Ismu maf'ul min wada'a fulanun ala fulanin ay saqu bihi, iaitu daripada sudut bahasa maudhu' ni adalah isim maf'ul daripada perkataan wada'a, dan maksud dia meletakkan hadis ke atas orang lain. Okey, meletakkan sesuatu hadis ke atas orang lain. Okey, perkataan wada'a itu sendiri bermaksud letak sesuatu ataupun melahirkan anak. Okey, itu daripada sudut bahasanya. Kemudian daripada sudut istilah, ma ikhtalaqa 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam aw ghairihi min qaulin aw fi'lin aw takririn aw sifatin kazban wa zuran, iaitu sesuatu yang direka dan disandarkan kepada Nabi ataupun orang lain daripada segi percakapan, perbuatan, pengakuan dan sifat secara dusta. Secara dusta ataupun secara menipu. Sesuatu yang direka dan disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak kisahlah dia kata Nabi cakap ke, Nabi buat ke, Nabi mengaku ke, ataupun sifat yang ada dalam diri Nabi itu, padahal itu tak disabdakan ataupun tak ada pun ciri-ciri Rasulullah seperti yang dia katakan tu, tapi dia declare, kata itu adalah sabda Nabi. Okey. Okay, so hadis maudhu' ni adalah artinya hadis yang dibuat ataupun hadis yang direka secara dusta ataupun secara berlakunya penipuan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, dan kemudian hukmuhu, okey, hukumnya la tahillu riwayatihi aw dhikrihi li ahadin idza alima halatun illa ma'a bayan annahu maudhu'.
Okey, tidak boleh meriwayatkannya ataupun menyebutkannya kepada seseorang kepada orang lain jika diketahui keadaannya itu maudhu' kecuali disertakan penjelasan bahawa hadis itu maudhu', ada hadis itu direka. Okey. Tidak boleh untuk meriwayatkan ataupun tidak boleh sama sekali dibuat hujah ataupun dalil berkaitan dengan hadis maudhu' ni. Dia tak boleh kita nak guna untuk buat hujah ataupun buat dalil. Okey. Terusnya wa min amsilatul hadis maudhu' dan di antara contoh hadis maudhu' qila iaitu ungkapan utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Yaqulu Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Okey. Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah ni adalah seorang ulama hadis. Dia kata apa? Hazal kalam, kata-kata ini, talabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu daripada buayan hingga ke liang lahat. Wa yuhka aidan bisirati ataupun disebut dengan kata lainnya utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Okey, talabul ilmi ataupun utlubul ilmi, kedua-dua ni, kedua-dua ungkapan ini laisa bihadisin nabawi, bukanlah ia itu disebutkan sebagai hadis nabawi. Dia bukan kata-kata Rasulullah, bukan sabdaan Rasulullah. Wa innama huwa min kalamun nas kalamul hukama, dan ianya adalah perkataan ataupun kata-kata daripada manusia, iaitu kata-kata para hukama. Okey. Ianya adalah kata-kata hikmah. Okey. Fala yajuzu idafatuhu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kama yatanaqalahu ba'duhum, dan tidak harus untuk disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana yang telah dibawa ataupun yang didakwa oleh sebahagian daripada mereka. Okey. Dan kita kalau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ni, perkataan ini adalah satu yang ungkapan yang boleh kita tengok dia agak masyhur lah. Agak masyhur. Kalau biasanya kalau bagi awak dalam penulisan dalam penulisan insya' ke, nak buat karangan bahasa Arab, tajuknya talabul ilmi, tajuknya menuntut ilmu kan. Kita pun qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. So pada masa tu salahlah. Kita boleh guna ayat ni tapi dengan perkataan yang lain. Qalal hukama, kata pepatah ke ataupun kata-kata hikmah ke, hukama. Kemudian utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Kita tak boleh nak sandarkan kata-kata ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ini diambil daripada Alkitab Qimatuz Zaman Indal Ulama. Okey, dan kemudian zuhurul hadis al-maudhu'. Innal wada'i fil hadis wal kazbi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bada'a zuhuruhu ba'da maqtal Khalifatu Utsman bin Affan. Dan sesungguhnya sandaran ataupun timbulnya hadis dan pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia bada'a zuhuruhu, bermula pada ketika maqtal Khalifatu Utsman bin Affan, selepas daripada kewafatan Sayyidina Utsman bin Affan. Walladhi nataja anhu iktiraqul ummatul islamiyah ila syi'il wa ahzab. Okey, dan maka terhasillah perpecahan umat Islam yang cenderung kepada politik dan kepartian. Pada masa ni dah berbeza kefahaman politik dan parti, ada krisis politik. Okey.
Summa tatawwarul wada'i fil hadis min hadfi ila hadfi wa min sababi ila sababi bada'a min fadailis sahabati wa ahlil bait wa intaha bil aghrad asy-syakhsiyah. Dan kemudian hadis ini berkembang. Hadis maudhu' ini telah berkembang daripada satu matlamat ke satu matlamat, daripada satu sebab ke sebab yang lain, dan bermulalah untuk melebih-lebihkan ataupun membezakan para sahabat. Melebih-lebihkan sahabat-sahabat yang tertentu dan membeza-bezakan sahabat-sahabat yang tertentu dan ahlul bait, ahli keluarga Nabi dengan tujuan peribadi. Okey. Dan wa ata min khilaluhu ala jawanibil khassah wal amah minha, dan munculnya hadis maudhu' itu dengan pelbagai aspek yang khusus dan umum. Ada sebab yang khusus dan sebab yang umum, di antaranya adalah, kita tengok sebab-sebab munculnya hadis maudhu' ini. Yang pertama, Nasratul Ahzab wal Ahwa as-Siyasah. Timbulnya ataupun munculnya krisis-krisis, adanya krisis-krisis dalam politik kepartian dan mengikut hawa nafsu orang politik. Maksudnya ada perbezaan fahaman politik. Bila ada krisis politik macam ni, masing-masing nak menguatkan hujah, maka timbullah hadis-hadis maudhu'. Dia kata Nabi cakap macam ni, ada yang kata Nabi cakap macam ni, padahal benda tu Nabi tak cakap pun, tapi nak defend dia orang punya fahaman, dia pun reka macam-macam. Maka timbullah macam-macam hadis maudhu' yang hadis rekaan yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, intiqamu minal Islam wal muslimin. Dendam kepada orang Islam dan umatnya. Ada juga hadis maudhu' ini timbul kerana dendam terhadap agama Islam dan umatnya. Mungkin hadis maudhu' ini disampaikan oleh orang yang bukan Islam lah, kerana dendam, dia pun mereka-reka, kan. Selepas kewafatan Nabi, nak tahu benda tu sahih tak sahih, tak boleh dah nak tanya Rasulullah, sebab Rasulullah dah wafat. So boleh reka macam-macam. Nampak benda tu baik padahalnya. Mungkin ada yang tak elok dalam periwayatan tu. Kemudian dimasyhurkan, diheboh-hebohkan kata-kata tu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara penipuan. Al-asabiyah lil qabilah wal jinsi wal balad, iaitu wujudnya sifat asabiyah, perkauman terhadap kabilah-kabilah tertentu dan bangsa tertentu serta negara-negara tertentu. Dengan sifat asabiyah ni, mereka pun menimbulkan pelbagai hadis-hadis yang yang dinisbahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka nak mempertahankan kabilah mereka, nak mempertahankan bangsa mereka ataupun negara mereka dengan menimbulkan hadis-hadis yang mereka kata itu daripada Rasulullah. Mungkin nak defend kabilah sendiri, katalah Nabi kata, kabilah aku yang baik, kabilah kamu tak baik, contohnya. Dan sebab yang keempat, menjauhkan manusia daripada Islam. Yang kelima, nasratul mazahib al-aqdiyah. Membantu mazhab-mazhab akidah. Seterusnya, kita nak tengok apa? Dawabit lima'rifatil hadis maudhu'. Cara-cara untuk mengenali hadis maudhu'. Macam mana kriteria hadis maudhu' ini? Yang pertama,
Rakakatal lafzi wal makna. Iaitu lafaz dan makna yang diragui. Okey. Yang kedua, iqrar wadi' al-hadis biwad'ihi. Iaitu mengaku pengakuan bahawa hadis itu adalah hadis yang direka. Yang ketiga, adamu wujudul hadis fi dawawin al-hadisiyah. Tidak wujud hadis-hadis tersebut dalam kitab-kitab hadis. Yang keempat, tanaqadul hadis ma'a ma ja'a bihi sunnah ats-tsabitah. Okey, hadis yang bertentangan dengan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tanaqadul hadis ma'al Quran atau qawaiduddin, hadis yang bertentangan dengan Al-Quran dan kaedah-kaedah agama. Okey, dan inilah antara sikit je ni. Kan banyak lagi cara-cara untuk mengenali hadis-hadis yang hadis-hadis maudhu'. Okey. Seterusnya, al-qaul wal amal bil hadis al-maudhu'. Okey. Pendapat tentang beramal dengan hadis maudhu' ni antaranya yang disebut dalam hadis sahih, wa huwal kazbu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fala tahullu riwayatihi illa ala sabili bayan annahu maudhu'. Okey. Pendustaan ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam ni tak boleh nak diriwayatkan, okey, kecuali untuk perkara-perkara yang macam kita nak buat contoh ke apa ke, dan diberi dan disebut sumbernya ataupun disebut tentang status hadis tersebut bahawasanya ianya adalah hadis maudhu'. Okey. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Nabi, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Okey, barang siapa, Rasulullah bersabda, barang siapa yang berdusta ke atas diriku secara sengaja, maka hendaklah dia bersiap-siap mempersiapkan tempatnya di dalam neraka. Itu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, siapa nak berdusta, nak cakap benda tu, nak disandarkan sesuatu kepada aku secara dusta, secara menipu, maka persiapkanlah dirimu untuk masuk neraka, Rasulullah kata. Okey, wa hukmul amal bil ahadis al-maudhu'ah haram. Dan hukum beramal dengan hadis maudhu' ini adalah haram, li'annahu yakzibu ala Rasulillah, kerana ianya suatu pendustaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sabda Rasulullah, liqauli Rasul, man haddasa anni bihadisin yura annahu kadhibun fahuwa ahadu minal kadhibin. Okey, sesiapa yang meriwayatkan daripadaku hadis sedang ia tahu hadis itu adalah dusta, maka ia termasuk dalam salah seorang daripada pendusta. Siapa yang menyampaikan sesuatu hadis dan menyandarkannya kepada aku secara dusta, secara menipu, maka dia juga termasuk dalam salah seorang daripada pendusta ataupun penipu. Okey, dan itulah apa yang kita boleh bincangkan berkaitan dengan hadis maudhu', yang mana saya ambil daripada buku teks kita itulah. Kita huraikan sikit-sikit. Okey, semoga ianya menjadi pemudah cara dan sebagai kita punya ulang kaji lah. Okay. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.